Hi guys, welcome back to my channel. Kalau kamu dah subscribe untuk channel Cikgu, thank you so much. Dan kalau kamu belum subscribe, tengok video ni dulu. Kalau kamu dapat value, jangan lupa tekan subscribe button. So video kali ini, jom kita mulakan. So guys, kalau satu topik kamu dah habis belajar, pernah tak kamu uji diri kamu? Kamu dah boleh jawab ke soalan-soalan yang boleh keluar daripada topik-topik ini? Alright. So dalam video ni kita lihat beberapa soalan. Kalau kamu dah cover topik ini, kamu sepatutnya dah boleh jawab. Tapi jom kita cuba lihat soalan-soalan ni. First question yang cikgu nak tunjuk pada awak. Yang ni adalah contoh soalan yang standard. This is very simple. Boleh keluar dalam kertas 1 ataupun kertas 2. I doubt sikit sebab kertas 2 tu soalan-soalan dia agak mencabar sikit. Tapi ada juga ruang 50% soalan yang akan keluar dalam kertas 2 tu adalah soalan jenis yang mudah sikit. So maybe benda ni akan keluar juga dalam kertas 2. Jom kita lihat macam mana nak selesaikan. Dia kata apa? Selesaikan persamaan kuadratik. Okay, every time dia kata selesaikan ataupun dia kata solve, what do you guys need to do? Very simple. Konsepnya kalau solve ataupun selesaikan, they ask you to find the value of apa? X yang mereka telah berikan dekat sini. Mereka dah bagi kamu nilai X dekat sini, kamu kena cari nilai X tu, itu sahaja. So, saya selalunya ikut 4 step untuk selesaikan mana-mana soalan persamaan kuadratik, persamaan linear and all that stuff guys. Only 4 steps. Yang pertama, make sure there is no fraction. Yang kedua, make sure persamaan kamu tak ada kurungan. Yang ketiga, make sure persamaan kamu sama dengan kosong. And the fourth one is selesaikan. These are the 4 steps yang cikgu gunakan dalam online course. Cikgu dah terangkan dengan detail macam mana pelajar kena buat benda-benda ni, macam mana nak gunakan teknik ni dalam semua jenis soalan yang berbeza. Dalam ni kita nak terus buat benda tu. Yang pertama, kita tak nak ada fraction. Tengok dalam soalan ni, kita ada tak pecahan? Fraction. Memang ada. Ni pun pecahan, yang ni pun pecahan. So kita tak nak pecahan dulu. So kalau tak nak pecahan, kita ambil 2 ni, darab di sebelah sana. Dan 3x tolak 5 ni kita darab di sebelah satu lagi. So that means apa yang kamu akan dapat dekat sini adalah 2 akan darab dengan 2. Maksudnya 2 ni kalau bawa sana darab dengan 2 lah. Kamu bolehlah tulis 2 darab 2 ataupun kamu boleh juga terus tulis 4 dekat sini guys. Simple as that. Kenapa nak tulis banyak jalan kira? Dan di sebelah kanan pula, iaitu di sini kita ada x tambah 2. Apabila 3x tolak 5 kita bawa sana dan darab, kita akan dapat sebenarnya 3x tolak 5 kita kena darab dengan x tambah 2. Inilah apa yang kita kena buat. Dan di sini pelajar kena tahu, kalau kita nak kembangkan ungkapan kuadratik ni, kita kena darab. Yang pertama darab dengan x dan juga darab dengan 2. Basically benda ni kamu kena buat lah. So when you guys do this, kamu akan dapat 3x kuasa 2, 3x darab 2, kamu akan dapat positif 6x. Di mana negatif 5 darab dengan x, kamu akan dapat negatif 5x. Dan negatif 5 darab dengan 2, kamu akan dapat negatif 10. Inilah apa yang kamu akan dapat. Di mana di sini pula kita ada 4. So let's say sekarang, okay, saya dah kata dah, yang pertama tak ada pecahan. Dah tak ada pecahan dekat sini dah. Yang kedua tak boleh ada kurungan. Sebab tu cikgu buka kurungan dekat sini. Sekarang dekat sini tak ada kurungan. Step yang ketiga, cikgu kata jadikan persamaan kamu sama dengan kosong. Your equation must be equals to 0 ataupun kita boleh katakan dalam bentuk general form. So apa yang saya akan buat, 4 ni bawa sebelah sana dan kita cuba permudahkan benda ni. So apabila kita permudahkan benda ni, kita akan dapat 3x kuasa 2. Memang dah ada 3x kuasa 2 dah. Sekarang 6x tolak 5x, kita akan dapat x, positif x. Di mana kita akan tulis dekat sini positif x. Dan di sini pula kita ada negatif 10. Negatif 10 dan 4 ni pula bawa sana dia akan jadi tolak 4. So negatif 10 tolak 4, kita akan dapat negatif 14. Semua ni adalah jadi sama dengan berapa? Kosong guys. So kita dah pun buat benda ni sekarang. So kita dah dapat equation, kita dah buat semua step-step dia. Sekarang persamaan kita dah jadi sama dengan kosong. So apabila persamaan kita dah jadi sama dengan kosong, tunggu apa lagi? Selesaikan je lah, masuk dalam kalkulator. Ingat tak, tekan mode, equation and all that stuff. So apabila kamu masukkan dalam kalkulator benda ni, tekan mode, tekan equation and all that stuff, kamu akan dapat jawapan pertama bagi x adalah x sama dengan negatif 7/3. Ataupun satu lagi jawapan yang kamu akan dapat adalah x sama dengan 2. So inilah 2 jawapan yang kamu akan dapat daripada kalkulator apabila kamu masukkan nilai A, B dan C. A 3, B adalah 1 dan C adalah negatif 14. Kalau kamu masuk benda ni, kamu dapat jawapan x negatif 7/3 dan x sama dengan 2. Tapi janganlah biar macam ni. Sepatutnya kamu kena tulis jalan kira yang tengah-tengah tu. So macam mana kita nak buat? Very simple. Bawa 3 ni pergi darab dengan x. Ini adalah step yang kamu kena buat. Maksudnya sepatutnya kamu buat pemfaktoran. Pemfaktoran tu daripada sini kamu factorize, lepas tu kamu dapat jawapan ini. Tapi sebab kita gunakan kalkulator, kita dapat jawapan dulu. Lepas tu kita nak tulis dia punya apa? Jalan kira dia. So apa yang kita akan buat?
3 ni darab dengan X, kita akan dapat 3X dekat sini. Lepas tu negatif 7 bawah ke dalam, dia akan jadi positif 7 dan benda ni akan jadi sama dengan kosong. Tulis saja sama dengan kosong dan gantikan O, apa yang cikgu tulis dekat sini, atau kita tulis saja O dan sebelah sini pula 2 ni kalau kita bawa ke dalam dia akan jadi negatif 2. X tolak 2 sama dengan kosong. The next step yang kamu kena buat adalah letak benda ni dan benda ni dalam 2 kurungan. So kamu akan dapat 3X tambah 7 dalam satu kurungan dan satu lagi kurungan lah X tolak 2 dan jadikan dia sama dengan kosong. So guys, inilah step yang kamu kena sepatutnya buat. Sepatutnya kamu kena dapat dari atas ke bawah. Benda ni kamu faktorkan, kamu dapat ni. Lepas tu kamu jadikan dia 2 pecahkan kepada 2 dan kamu akan dapat 2 jawapan dekat sini. Saya dah pun terangkan kepada pelajar-pelajar saya dalam online course saya, kenapa kita kena tulis even perkataan OR. Jangan tulis AND. Perkataan AND tu salah, ataupun kita tulis dan tu salah. Tak boleh tulis dan. Maksud sebenarnya adalah OR. Kenapa dia OR? Semua benda ni saya dah terangkan dah guys. Kalau kamu berminat nak dapatkan saya punya online class, go check it out, jombelajar.com.my. Kamu boleh tengok beberapa course yang percuma dan kamu boleh, kalau kamu pelajar tingkatan 5, you can get the entire Form 5 syllabus dekat sana. Kamu boleh pergi tengok jombelajar.com.my. Now let's continue this question. So ini adalah jawapan kamu. X negatif 7/3 dan X adalah 2. Itu adalah penyelesaian bagi soalan ini. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Kita dah pun settle guys. Ini adalah soalan yang sangat-sangat mudah. This is a very simple and basic question. Jom kita tengok macam mana kalau dia up sikit dia punya level dalam pertanyaan soalan di kertas 2 pula. Inilah soalan dia. So guys, ini adalah soalan yang cikgu dah up sikit levelnya. Dia boleh tanya dalam kertas 2. Kemungkinan soalan jenis ini boleh keluar dalam kamu punya exam. Jom kita lihat soalan ni. Dia kata apa? Dia kata, okey, kita ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Cikgu buat dalam bahasa Melayu je. Kita kata panjang dan lebar bagi sebuah segi 4 tepat masing-masing ialah 3x tolak 16 cm dan x per 3 tambah 11 cm. Diberi panjang bagi perpenjuru bagi segi 4 tepat itu ialah 2x tambah 1 cm. Cari nilai x dengan keadaan x ialah 1 integer. Okay guys, very simple. First step, cikgu dah ada beberapa video. Cikgu kata cara nak selesaikan soalan-soalan kibat. Cikgu akan letak link dekat atas sini. Kamu boleh tekan link tu, kamu boleh tengok cara nak selesaikan soalan-soalan kibat. Cikgu dah terangkan dekat sana. So dalam soalan ni kita nak cuba selesaikan saja soalan ni. First step yang selalu cikgu ajar adalah kita akan biasanya lukis gambar, sebab benda tu akan memudahkan pemikiran kita. So let's say dia kata segi 4 tepat dan ini adalah segi 4 tepat yang dia katakan. Let's say ini adalah segi 4 tepat. Dan dia kata panjang dan lebar. Dia kata apa? Panjang dan lebar sebuah segi 4 tepat ialah 3x tolak 16. So yang ni adalah dia punya panjang, iaitu 3x tolak 16 adalah dia punya panjang. Dan dia punya lebar adalah x tambah dengan x per 3 tambah 11. So cikgu tulis saja panjang ni adalah 3x tolak 16, ni adalah panjang dia, dan lebarnya adalah x per 3 tambah dengan 11. Ni adalah lebar dia. Okey. First, kalau saya lukis dalam bentuk gambar, dia lebih mudah untuk saya nak faham. Yang seterusnya, ada juga dia bagi panjang bagi perpenjuru bagi segi 4 tepat itu. Panjang perpenjuru, apa maksud dia? Okey, ni perpenjuru, ni maksud perpenjuru. Panjang perpenjuru maksudnya dari sini ke sini. Diagonals dalam bahasa Inggeris kita panggil. So, dia kata panjang diagonal dia adalah berapa? So, kita buat satu garis dulu. Yang ni adalah diagonal dia. Dan panjangnya adalah berapa? 2x tambah 1. Dia dah pun bagi tahu. Dia punya diagonal adalah 2x tambah 1. Dah bagi tahu dah dekat sini. So kita tulis je lah benda tu. Yang ni adalah 2x tambah berapa? 2x tambah 1. Itu adalah panjang diagonalnya dekat sini. Alright. So kalau dia dah bagi maklumat ni, dia kata cari nilai x. Cari nilai x dengan keadaan x adalah satu integer. So guys, kalau kita nak cari nilai x, number one, apakah konsep yang boleh dikaitkan dalam soalan ini? Very simple. Kalau dia bagi satu segi 4, dalam segi 4 tu kita dah ada bentuk segitiga dan dia dah kata panjang tepi ni dia dah bagi, dan satu lagi panjang diagonal, hypotenuse pun dia dah bagi. Konsepnya Pythagoras theorem. Kalau mana-mana soalan segitiga keluar, main important konsep yang dia akan kaitkan adalah Pythagoras theorem, iaitu kamu punya panjang yang paling panjang atau hypotenuse kuasa 2 sama dengan 2 sisi yang satu lagi kuasa 2 dan tambah. Itulah konsepnya. So apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita akan tulis 2x tambah 1. Cikgu tulis dulu dekat sini 2x tambah 1. Ini adalah hypotenuse. Hypotenuse kuasa 2 adalah sebenarnya sama dengan 2 lagi sisi, iaitu 3x tolak 16 kuasa 2 tambah dengan
X per 3 tambah 11 kuasa 2. Ini adalah konsepnya guys. So, kalau kamu lihat, ini adalah dia punya konsep yang first kamu kena buat. Kamu kena kaitkan konsep yang ada dalam soalan tu dulu, teknik menjawab soalan kibat. Alright? So, kalau saya dah kaitkan konsep dia, the next step, selesaikan sajalah. Cuba kembangkan, make sure there is no fraction, no bracket, equation sama dengan kosong dan kamu boleh selesaikan soalan itu. So, itulah apa yang cikgu nak buat. Okay, bas. Cikgu nak beritahu kamu ada pelajar dia buat kesilapan dekat sini. Cikgu, kuasa 2. Saya buang je lah kuasa 2. Tak boleh. Salah benda tu. That's wrong. Kalau kamu potong saja kuasa 2 dekat sini, dia salah. Kenapa dia salah? Sebab di sini ada satu term, ada kuasa 2. Di sini pula kita ada 2 term dan kuasa 2 bang. Tak boleh kita buang. Katakan yang ni dah tak ada. Hanya ada ini dan ini sahaja. Sekarang kamu boleh buang kuasa 2 dia, tak ada masalah. Tapi sekarang ni dia ada 2 term dekat sini. Tak ada cara lain. Kamu memang kena kembangkan benda ni guys. Kamu memang kena expand benda ni. Alright. So biar cikgu buat satu persatu, gunakan shortcut cara yang cikgu akan expand. 2x kalau kita kuasa 2 kan kita akan dapat 4x kuasa 2. Di mana nombor belakang kuasa 2 saya akan dapat positif 1. Dan kalau saya darab 2 dengan 1 dan 2x, cikgu akan dapat 4x. So itu adalah term yang dapat di tengah-tengah. Sudah settle, sudah kembangkan. Sepatutnya kamu buat benda ni cara ni, 2x tambah 1 darab sekali dengan 2x tambah 1. Tapi gunakan shortcut tu, kamu boleh juga terus tulis jawapan dia. Let's do the same thing untuk soalan term yang kedua dekat sini. So cikgu nak selesaikan yang ni pula sekarang. Okay, let's say cikgu buat benda ni 3x. Kalau saya kuasa 2 kan, saya akan dapat 9x kuasa 2. That's the first thing. Yang seterusnya, nombor belakang cikgu ada negatif 16. Kalau saya kuasa 2 kan, saya akan dapat positif 256. Selalunya kat belakang tu sentiasa positif. The next thing yang saya nak buat lah 2 darab dengan negatif 16 dan 3x. Apakah yang cikgu akan dapat? Cikgu akan dapat negatif 96x. Itulah apa yang saya akan dapat untuk term yang kedua ini. Sekarang saya nak kembangkan term yang ketiga ni pula sekarang. Okay, let's do this. Kalau saya kembangkan term yang ketiga ni, apakah yang saya akan dapat? Saya tulis saja tambah, saya salin saja tambah yang ada dekat sini. Lepas tu kembangkan benda ni. Kalau saya kembangkan yang pertama, iaitu x per 3 kuasa 2, saya akan dapat x kuasa 2 per 9. Itulah term pertama yang saya akan dapat. Kalau saya kuasa 2 kan term yang terakhir, saya akan dapat 121. 11 kuasa 2, 121. Dan apabila 2 darab dengan ni dan darab dengan ini, saya akan dapat positif 22 per 3x. Inilah apa yang cikgu akan dapat. So, kalau kamu nampak, kita dah pun permudahkan dekat sini ketiga 3 kurungan. Saya tahu ada pelajar fikir, cikgu kenapa panjang sangat jalan kira dia? Apa salahnya kalau jalan kira dia panjang sangat? Kalau dia bagi 5 markah untuk soalan ni, salah ke buat jalan kira yang panjang? Markah lah yang penting, betul tak? So let's focus kepada soalan ni. Alright, balik kepada apa yang cikgu kata tadi. Alright, no fraction, no bracket, equation kena sama dengan 0. Sekarang kita tadi buat no bracket, tapi sekarang dah ada fraction pula. Nampak tak ada fraction? Kalau saya jadi kamu, saya maybe saya nak buat dulu. Tapi kalau saya buat benda tu, dia akan jadi, everything will become very messy sikit. So apa yang saya nak buat, the first step saya nak buat dekat sini adalah saya just permudahkan semua yang ada dekat sini. Just guna calculator lah, kamu boleh selesaikan sebab number dia besar kan. So katakan saya nak jadikan persamaan dia kosong. Saya pindah semua ni pergi sebelah sana, betul tak? So apabila saya pindah semua ni, okay, sorry dia dah kecil sikit. Kalau saya pindah semua ni pergi sebelah sana, apa yang akan berlaku sekarang adalah, make it very simple guys. Okay, yang ni 9x kuasa 2. Kita ambil semua yang ada kuasa 2 dulu. Kamu boleh je gunakan kalkulator kamu, terus ambil kalkulator kamu dan kamu terus tekan. Yang ni adalah 9x, kita tekan saja 9. Yang ni tambah 1 per 9. Tambah je 1 per 9. Dah settle, kamu dapat 82 per 9. Sekarang 4 ni pula, kalau kamu bawa sebelah sana, dia akan jadi tolak. So kamu tolak saja 4 daripada jawapan, kamu akan dapat 46 per 9. So maksudnya untuk x kuasa 2 ni, kamu akan dapat 46 per 9 x kuasa 2. 46
Cikgu tukar warna kuning pula. Kamu nampak 46/9 X kuasa 2. Inilah apa yang kamu akan dapat untuk X kuasa 2 ni tau. Cikgu dah selesaikan semua ni 9X kuasa 2 tambah X kuasa 2/9 dan tolak 4X kuasa 2. Cikgu dah permudahkan, simple sikit dah. Alright, yang kedua pula, term yang kedua kita nak selesaikan adalah negatif yang ada X tu. Yang ada X tu kita ada negatif 96. Tekan je kalkulator. Negatif 96 dekat sini adalah 22/3 tambah 22/3 yang ada X So cikgu akan tambah 22/3. Lepas tu yang ni 4. Kalau bawa sana dia akan jadi apa? Tolak 4. Cikgu akan tulis tolak lagi 4. Cikgu akan dapat negatif 278/3. Okay, X. Inilah apa yang cikgu akan dapat. Guys, don't stop. Jangan berhenti kerana number dia jadi besar lah, tulah ni lah. Jangan berhenti. Just continue buat saja. Sebab soalan-soalan kebat ni kebanyakannya dia akan jadi seperti ini. Don't worry. As long as your concept is correct, kamu continue sahaja buat. Sekarang, yang ketiga pula. Kita cuba settlekan number yang tak ada X ke apa-apa dekat sini lah. So, kita ada 256. Lepas tu kita ada tambah 121. Dan satu ni bawa sana dia akan jadi tolak 1. Kita akan dapat 376. Positif 376 sama dengan kosong. Sebab semua ni dah pindah sana, persamaan dia dah jadi berapa? Kosong. Guys, saya tahu dia rasa macam cikgu susah sangat soalan ni. Tidak susah sebenarnya. It's actually just kita tengah buat bermain dengan number. Itu saja. Alright. So now balik kepada soalan. 4 step yang cikgu kata. No fraction, no bracket, equation sama dengan kosong. Kita dah buat equation sama dengan kosong. Tapi masih ada fraction dekat sini. So saya tak nak fraction. Apa yang saya akan buat? Dekat sini ada 9. Kalau saya tak nak fraction, semua ni saya akan terus darab dengan 9 sahaja. Cikgu, boleh ke cikgu darab 9? Boleh. Sebab dia ada sama dengan sebelah sini pun saya darab 9. Tapi kosong darab 9 masih dapat kosong. So cikgu darab semua ni dengan 9. Apa yang akan berlaku? Okay, let me write this down. Kalau saya darab semua ni dengan 9, cikgu letak kurungan dekat sini. Di sini pun kurungan. Kalau kita darab dengan 9, kita tengok apa yang berlaku 9 ni darab dengan 9 ni kita buang-buang, dah hilang. Kita hanya tinggal 46X kuasa 2 sahaja. That's for the first term yang kamu dapat. Okay, yang kedua pula, 9 dengan 3 ni kalau kita nak buang boleh tak? Boleh. Ni 1 darab 3. Yang ni 3 darab 3. So 3 darab dengan 278. Ataupun kamu nak kerja senang, 278 ni darab saja dengan 278/3 darab dengan 9. Tekan je dalam kalkulator. 278 per 3 darab dengan berapa? Darab dengan 9. Kamu akan dapat 834. Jangan lupa negatif ya. Negatif 834X kamu dapat. Kita dah pun apa? Kita dah ada letak negatif dia dekat sini lah. Alright, kita dah dapat X dekat sini. Okay, yang seterusnya pula 9 ni darab dengan 376. 376 darab dengan 9. Kita akan dapat 3000 positif 3384 sama dengan kosong. Guys, I know what you're thinking. Cikgu, apa benda ni cikgu, number dia sangat-sangat besar. Saya tak pernah pun buat soalan macam ni. Itulah pengalaman. Kalau tiba-tiba dalam exam keluar macam ni, apa yang kamu nak buat? So, simplify saja. Kita buat terus. Sekarang kita buat kerja apa? Masuk saja dalam kalkulator. Mode equation. Ingat tak apa yang cikgu kata? So, A kamu dekat sini adalah 46. Masuk saja 46. Dan B kamu adalah negatif 834. Negatif 834. C kamu pula 3384. 3384. Masuk dalam kalkulator. Tengok dapat tak jawapan. Yes, kamu dapat jawapan. X kamu adalah berapa dekat sini? Cikgu tulis dekat sini guys. Okay, tulis jawapan dulu. X adalah sama dengan berapa? 12. Okay, ataupun O. Jawapan kedua kamu akan dapat X kamu adalah 141/20 berapa ni? 23 kamu dapat. Alright. Okay, so sekarang biasanya untuk kertas 2 kita akan bawa benda ni masuk dalam, bawa ni benda ni masuk dalam kan. Itu yang kita akan buat kan. Tapi yang ni kertas berapa guys? Ni kertas 1. Kalau kertas 1 kita hanya kena cari dia punya jawapan sahaja sebab ABCD saja kan. Okay, nampak tak apa yang dia kata dalam soalan? Dia kata cari nilai X dengan keadaan X ialah satu apa? Integer guys. Integer maksudnya apa? Integer maksudnya dia tak boleh ada pecahan. Kita dekat sini ada dua jawapan. Satu adalah X-nya 12 dan satu lagi adalah 141 per berapa? 23. So, integer. Yang manakah integer yang dia maksudkan? Inilah integer yang dia apa? Maksudkan guys. Ini adalah integernya. Yang ni bukan integer. Yang ni adalah number pecahan. So, jawapan kamu adalah berapa? 12. Ada tak dekat sini jawapan 12?
memang pun ada jawapan 12. So jawapan kamu dekat sini adalah jawapannya A. Ada pelajar tanya, cikgu, kertas 1, boleh ke cikgu ditanya soalan seperti ini? Kenapa tidak guys? Kenapa tidak? KSSM. So guys, kamu kena bersedia untuk mana-mana jenis soalan yang boleh keluar. Bukan ini saja. Untuk kertas 2, kita ada juga beberapa jenis soalan yang cikgu akan kongsikan dalam video yang akan datang. So guys, cikgu harap kamu belajar something new dalam video cikgu kali ini. Kalau kamu ada sebarang persoalan kamu nak tanya saya, let me know in the comment section below. So kalau kamu adalah pelajar yang selalu tengok video cikgu tapi belum tekan subscribe button tu lagi, maybe now you should press it. Dan jangan lupa untuk tekan bell icon untuk dapat notification setiap kali cikgu upload konten yang baru. So guys, that's it for this video. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.